Warisan khasiat pengawan sejati, mutu tiada kesangsian lagi, terjamin suci. Tekan button like, anda share dan kongsi video live ini bersama dengan yang berbahagia Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT. Di hari ini kita sama-sama untuk mengikuti lagi tentang perbahasan pengubatan Islam tip Nabawi. Masya Allah, Masya Allah. Hari ini Pak Haji nak cerita sikit pasal air Zam-Zam. Air Zam-Zam, hadis-hadis yang kita baca, yang kita dengar, yang dibahaskan oleh tuan-tuan guru kita, di mana Nabi SAW mengatakan sebaik-baik air di atas muka bumi ini. Masya Allah. Yang mengiktirafkan ini adalah Rasulullah SAW. Baik, bila dikatakan air yang sebaik-baik air, mari kita cuba lihat beberapa pembuktian sains tentang air Zam-Zam ini. Namun jangan kita tersalah ya, bahawa di dalam kita beriman kepada Rasulullah SAW ini, yang sebenarnya kita tidak perlu kepada satu pembuktian. Ya, kita tak perlu kepada suatu pembuktian. Kita beriman kepada Rasulullah SAW ini beriman dengan sami'na wa ata'na. Jadi kalau Nabi kata ada air yang terbaik, atau dikatakan air Zam-Zam itu adalah air yang terbaik di dunia, maka dah cukup. Tidak perlu lagi pada pembuktian. Kalau pembuktian itu masih ada ragu-ragu, ya, jadi oleh sebab itu maka pendekatan yang diambil oleh para ulama, orang-orang soleh ini, iaitu mereka bila dengar saja datang pada Rasulullah SAW itu adalah benar. Apakah perlu dibuktikan lagi? Apakah sains perlu datang untuk membuktikan hadis Nabi SAW? Tidak perlu ya. Tidak perlu sains itu datang. Jadi oleh sebab itu, maka apa yang kita belajar dalam pengubatan alamiah dan ilahiyah, ya, pengubatan Nabi SAW alamiah dan ilahiyah, maka kita kena yakin dengan apa yang telah diturunkan. Jadi kalau Nabi SAW sebut al-hijamah, ya kita al-hijamah. Jangan ada orang yang mempertikaikan lagi. Kalau Nabi kata asal madu lebah, ya kita adalah madu lebah. Kalaulah ada pihak-pihak yang tidak beriman, yang perlukan satu konsep yang dinamakan seeing is believing, lihat dan percaya. Itu adalah konsep sains moden, lihat dan percaya. Kalau aku tak lihat, aku tak percaya. Jadi ini sebenarnya menghakis keimanan. Ya. Jadi oleh sebab itu, kalaulah Pak Haji cerita pasal kelebihan sesuatu herba itu berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, kemudian dibuat pengkajian terhadap herba tersebut, bukan tujuan itu adalah untuk melihat benar atau salah, tetapi ia adalah merupakan sebuah ketakjuban kita pada penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika kita cuba untuk merenung sesuatu kebaikan itu, kita merenung dalam sisi yang berbeza. Misalnya Al-Quran. Ada orang merenung Al-Quran di sudut bahasa, ada orang merenung Al-Quran di sudut sainsnya, ada orang merenung Al-Quran itu di sudut di sudut sejarahnya, faktor-faktor sejarahnya. Jadi itu tidaklah menyalahi daripada disiplin ilmu dalam pengobatan. Jadi oleh sebab itu, maka pada hari ini izin kepada Pak Haji mengulas sedikit tentang air Zam-Zam, dan ulasan ini sudah tentu sangat kurang, sangat minim, sangat lemah kalau dibandingkan dengan apa yang sebenarnya ilmu yang kita tidak mengetahuinya. Okey, yang pertama sekali ya, air Zam-Zam ini telah diteliti, dalam airnya tidak ada kuman. Tak ada kuman. Kalau kita ambil air apa pun, kita bersih macam mana pun, hatta dimasak pun kuman masih ada. Ambil air, kita masak air tersebut, kuman masih ada? Masih ada. Ini air Zam-Zam tidak ada kuman. Dalam penelitian yang dilakukan, bahawa tidak ada kuman. Jadi berartinya air yang selamat. Sebab itu ketika ada seorang doktor ya, yang telah mengantar surat kepada Dr. Yusuf Qardawi, ya, di dalam surat itu beliau mengatakan, seorang doktor daripada Mesir, mengatakan bahawa dia tak mahu minum air Zam-Zam. Sebab apa? Dikatakan air Zam-Zam itu adalah air yang terburuk kerana dia berada di suatu lembah. Ya, air-air yang daripada masyarakat di situ terhimpun dekat situ. Masya Allah.
Dan dia mengatakan air itu mengandungi racun yang bahaya, bakteria yang bahaya. Itu satu surat yang dihantar kepada Dr. Yusuf Qaradawi. Dia kata, aku mengharamkan diriku untuk minum air tersebut. Apa yang dijawab oleh Dr. Yusuf Qaradawi? Sangat cantik jawapannya ini. Islam mengharamkan kita membinasakan diri sendiri. Sekiranya air Zam-Zam itu mengandungi racun, maka haram pada umat Islam minumnya. Tapi demi Allah, sesungguhnya telah dibuat kajian demi kajian bahawa air Zam-Zam yang keluar itu tidak boleh hidup kumannya berlagi di dalamnya. Masya Allah. Ini membuat semua dunia jadi panik. Panik. Semua saintis terhenti dalam kajiannya. Bagaimana nak buktikan? Dan ada saintis-saintis yang memeluk Islam kerana keajaiban pada air Zam-Zam. Bentuknya ialah hexagonal. Bentuknya segi 6. Dan dia mempunyai satu kristal, bentuk kristal yang sangat cantik dan dilihat seperti mutiara. Masya Allah. Air itu ketika dilihat, dia molekulnya, dia adalah berbeza sekali dengan air-air yang lain. Dia berbentuk kristal seperti mutiara. Masya Allah. Ini bukan semua boleh berlaku begitu. Ini keajaiban yang keluar daripada Qura. Qura itu ialah Makkah. Bakkah juga dipanggil. Jadi oleh sebab itu ada bermacam-macam nama yang diberikan kepada air Zam-Zam ini. Ya. Jadi oleh sebab itu maka mari kita cuba mengkajinya. Berapa kedalaman telaga air Zam-Zam ini? Dia mempunyai kedalaman 30.5 meter dalamnya. Daripada 30 itu maka dia terbahagi kepada dua. Yang pertama dia adalah lapisan batu-batu yang keras di bawahnya, dan di atasnya ialah lapisan pasir-pasir yang halus. Pasir-pasir yang halus, dan pasir-pasir ini sebenarnya dia membentuk, Masya Allah, satu gelembung-gelembung udara yang bukan hanya dapat mengubah pH-nya itu dan sebagainya, tetapi kita tengok berapa pH-nya. Baik, sebelum itu dia dapat mengeluarkan bagi 1 detik 11 liter. Ya, kalau kita ambil air 1 liter tu 1 detik 11 liter. Jadi berartinya 1 jam keupayaan pengeluaran air Zam-Zam ini adalah sebanyak 40,000 liter. 40,000 liter. Ajaib. Tidak pernah berhenti. Tidak pernah kering. Boleh diminum seramai mungkin. Masya Allah. Tetapi dikajinya, pernah 1 tahun kerajaan Arab Saudi cuba nak lihat apa yang ada di dasarnya. Mereka cuba mempompa air tersebut, tetapi tak pernah kering. Tak boleh selesai. Sebab air itu keluar. Maka setengah-setengah pendapat ulama mengatakan dia adalah mata air datangnya daripada syurga. Masya Allah, Masya Allah. Itu merupakan yang kita faham, ya, yang dipahami daripada beberapa hadis pada pendapat ulama, mengambil daripada kesimpulan hadis tersebut. Masya Allah. Apa yang Pak Haji nak sebutkan dekat sini, yang pertama kita lihat tidak ada kuman. Satu. Yang kedua, dia adalah mengeluarkan air yang begitu banyak, iaitu sebanyak 40,000 liter 1 jam. Ini satu angka yang cukup besar. Maksudnya dia mengalir terus. Dia bukan air yang terhenti, tidak. Yang ketiga, dia dikeluarkan di suatu tempat yang dikenali sebagai Qura, iaitu di atas tanah yang tua. Tanah yang tua. Tanah-tanah yang mana air Zam-Zam ini diambil daripada peristiwa Nabi Ismail AS dan Siti Hajar. Jadi oleh sebab itu maka apabila kita cuba untuk mentafsirnya, melihatnya, kita akan lihat sebuah keagungan Allah yang luar biasa. Air. Dan kalau kita lihat pembangunan yang berlaku di Mekah, pembangunan yang berlaku di Masjidil Haram, sebab apa? Air Zam-Zamnya itu. Bermulanya dengan ada air Zam-Zam itu sebagai sumber kehidupan, maka bermulalah kabilah-kabilah yang tinggal, dan akhirnya Mekah. Maka apa yang Pak Haji nak sebutkan, air Zam-Zam itulah yang akhirnya kita tengok yang didirikan Baitullah Asy-Syarif.
Masya Allah, ini satu yang besar. Kita tak lihat air Zam-Zam itu berdiri dia air Zam-Zam saja, tapi kita lihat sebagai satu petanda, satu marker dengan adanya Baitullah Syarif, dengan adanya Baitullah. Allahu Akbar. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Baik, apabila kita memperkatakan tentang kelebihan air Zam-Zam ini juga, kita mendapati bahawa ada hadis Nabi SAW mengatakan bahawa air Zam-Zam ini mengikut orang yang minumnya, mengikut niat orang yang minumnya. Ini lagi menarik, dan ini sudah tentu tidak dapat dijawab dalam pengobatan moden, pengobatan yang berkonsep kepada seeing is believing. Macam mana air tu bila kita minum, dia bukan bergantung kepada kandungan air, tapi bergantung kepada niat. Masya Allah. Selalunya kita makan ubat macam ni. Satu ubat herba ini untuk kencing manis, herba ini untuk darah tinggi, contoh. Tapi kali ini bukan untuk darah tinggi dan kencing manis. Kali ni air ni diminum mengikut apa yang kita niat. Wah, ini spektrum hati, bukan spektrum ubat lagi. Kita ada antibiotik spektrum luas. Satu antibiotik untuk membunuh banyak bakterianya. Tapi ini bukan spektrum luas lagi, spektrum infinity. Apa tu spektrum infinity? Berartinya kalau kita minum ini berdasarkan kepada niat. Masya Allah, ada orang niat bermacam-macam. Ada niat nak sembuh sakit, ada niat nak mendapat jodoh, ada niat yang nak mendapat bisnesnya sukses, ada yang niat untuk bermacam-macam niat, bergantung kepada diri manusia itu sendiri. Masya Allah. Mari tenang-tenang sikit. Tenang-tenang sikit dengan kuliah ini. Pak Inak menceritakan satu keajaiban. Ya, dengar dan hati-hati untuk mendengarnya supaya kita dapat faham. Sebab kalau kita tak membongkar ini, orang tak faham. Baik. Kita lihat dengan mata kita. Kita lihat ada pohon warna hijau, ada daun warna kuning, ada bunga warna merah. Sebenarnya warna hijau, kuning dan merah tu ada di mana? Ada pada daunnya, ada pada bunganya, ada pada pohonnya. Di mana letaknya daun itu? Tidak. Jawapannya kita akan salah. Dia bukan warna itu letak pada daun. Tetapi kalau warna itu tak nampak, tak ada pada daun, kenapa kita lihat daun itu warna hijau? Dia terletak pada mata kita. Ni skrin dekat ni. Macam kita memakai kacamata. Kita pakai kacamata warna hijau, nampak semua warna hijau. Kita memakai kacamata warna kuning, nampak semua warna kuning. Kita pakai kacamata warna hitam, semua akan nampak hitam. Jadi warna-warna itu terbentuk di mana? Terbentuk di mata. Sebab itu keajaiban pada penciptaan Allah ini, manusia itu dijadikan dengan sebaik-baik kejadian. Mata kita itu. Apa buktinya warna itu terbentuk di bahagian mata? Macam mana kalau orang yang buta warna? Macam mana kalau orang ada buta warna? Dia tengok semua hitam putih tak? Kenapa dia tak nampak daun warna hijau? Kenapa dia tak nampak bunga berwarna merah? Sebab dia ada buta warna. Buta warna itu bukan pada daun, pada mata. Jadi oleh sebab itu, maka melihat warna-warna itu terbentuk di mata. Dengan izin Allah, kerana ada kod-kod tertentu pada daun-daun tertentu, pada sesuatu tertentu. Misalnya ini warna merah, ada kod dia. Mata lihat, memandang kod tersebut, pembentukan warna itu di bahagian mata individu itu sendiri. Baik, kalau orang lain pula, kita pergi kepada orang yang buta warna, dia kata hitam putih. Yang mana betul? Dia kata hitam putih, kita kata ada warna. Sebab matanya tidak berfungsi. Baik, faham ya? Begitulah juga mengimani tentang air Zam-Zam. Air Zam-Zam diimani macam tu. Jadi di manakah kekuatan kepada air Zam-Zam? Kalaulah Pak Haji kata pada kadar mineral yang ada di dalamnya, pH balance yang ada di dalamnya, bersifat akali kepadanya, itu masih lagi sesuatu yang bersifat objektif. Berartinya kalau air Zam-Zam ni bukan alkali,
kalau air Zam-Zam ini tidak ada mineral ini, tidak ada mineral ini, apakah tidak berlaku? Apakah tidak berlaku? Seperti hadis Nabi SAW bahawa air Zam-Zam itu mengikut orang yang minumnya. Apakah tidak berlaku bahawa kalau orang sakit dia minum, dia boleh menyembuhkan? Di sinilah letaknya kita mengimani bahawa apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu khair, ma'ruf dan hak. Di sini perlu iman. Imannya di sini, kata Nabi. Imannya di sini. Jadi kepercayaan kita kepada air Zam-Zam itu kepercayaan kita kepada sains yang membuktikannya, atau kepercayaan kita pada hadis Nabi SAW. Itulah yang menyebabkan kita hari ini tidak mengimani. Wa na'udzubillah. Sebahagian besar kita, mohon kita tidaklah. Kita termasuk orang yang mengimani dengan hadis Nabi SAW dengan satu ungkapan sami'na wa ata'na. Apa beza dengan orang kafir Quraisy yang tidak percaya dengan Isra' Mi'raj? Apa bezanya? Mereka perlukan pembuktian. Bagaimana boleh pergi dengan keadaan sekelip mata? Jadi oleh sebab itu, yang menjadikan ini siapa? Yang memperjalankan Nabi itu siapa? Allah. Yang mengatakan kata ini obat untuk semua penyakit itu siapa? Yang mengikut niat kita itu siapa? Dia adalah Rasulullah. Siapa Rasulullah itu? Dia adalah utusan yang Allah hantar untuk memberikan pengetahuan kepada manusia bahawa di sinilah merupakan salah satu mukjizat yang berlaku daripada zaman Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai kepada zaman Nabi kita, Nabi yang terakhir sallallahu alaihi wasallam. Itu antaranya. Belajar kita beriman di situ dulu. Jadi oleh sebab itu, misal kata, bagaimana seorang sahabat tiba-tiba dia berjalan, ketika dia berjalan dia sampai di sesuatu kampung, di situ ada ketua kampung itu dipatuk ular. Dipatuk oleh ular. Maka dia merawat dengan menggunakan suratul Fatihah. Apa yang ada pada suratul Fatihah? Ada mineral kah? Ada zinc oxide kah? Ada bahan-bahan tertentu yang boleh kita kaji kah? Tak boleh kaji. Sebab dia itu perlu diyakini dengan perkara yang ghaib. Perlu diyakini dengan iman. Semakin tinggi iman seseorang itu, maka semakinlah dia akan menjadi suatu kenyataan. Sebab itu agama itu iman. Nabi SAW diutus untuk iman, untuk percaya. Untuk percaya apa yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita percaya. Jadi oleh sebab itu, lihat dalam isu COVID-19. Ni Pak nak cerita ni pasal COVID-19. Sayang sekali. Ya, bahawa bola tanggung ini, bola tanggung dalam permainan takraw. Dulu ni Pak Haji main takraw. Ya, jadi kalau bola tu sudah angkat, itulah waktunya untuk kita membuat libasan untuk mendapat kemenangan. Sayang sekali dalam COVID-19 ini kita tak angkat air Zam-Zam. Kalaulah kita boleh mengangkat air Zam-Zam pada COVID-19 ini, diberikan kepada semua seluruh dunia, insya-Allah dunia akan menyaksikan bahawa virus tidak ada satu pun yang boleh hidup bila air Zam-Zam. Masya-Allah. Memang betul terbukti baru-baru ini dalam satu pengkajian yang dilakukan di negara Arab mendapati memang benar mereka yang kena COVID-19 ini dibekalkan dengan air Zam-Zam sembuh dengan izin Allah. Kenapa tak sembuh? Tidak ada bakteria, tidak ada kuman, tak ada virus yang boleh hidup di dalam air Zam-Zam. Masya Allah. Ketika kita membaca tentang dia punya kurma yang diletakkan terkontaminasi di dalam virus, di dalam kuman itu, tetapi tidak terkontaminasi. 3 hari diletakkan di dalam virus itu, dites dalam isi kurma tidak ada bakterianya, tak ada serangannya. Masya Allah. Madu lebah ini tidak ada bakteria yang boleh hidup, tak ada, sebab Allah bagi jaminan di dalam Quran. Masya Allah. Apa yang kita nampak adalah sebuah kebesaran Allah. Allahu Akbar. Jadi oleh sebab itu, kalau dunia hari ini mencari di mana penawar COVID-19, Pak Haji nak sebutkan penawarnya itu ada di dalam air Zam-Zam. Air Zam-Zam. Minum saja air Zam-Zam. Cuma orang munafik ni, dia minum air Zam-Zam sikit. Pasal apa? Dia tak percaya.
Sebab dia guna sini, dia tak guna sini. Dia tak ada akal tauhid. Ada akalnya itu akal yang bersifat ideologi, pahaman, kajian. Dia tak ada akal tauhid. Andai kata dunia hari ini yakin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak Haji percaya sangat-sangat COVID ini dapat disesat dengan hanya minum air Zam-Zam. Kenapa harus cari penawar di sana, penawar di sini, daripada negara China, penawar daripada mana-mana lagi kajian. Hai orang Islam, Nabi telah meninggalkan pada kita pusakanya yang kalau kita berpegang kepada-Nya, kita tidak akan sesat. Kita tak binasa. Bagaimana Nabi SAW meninggalkan pada kita? Malang sekali. Jadi COVID-19 ni apa dia? COVID-19 ni adalah untuk menunjukkan satu indikator tentang keimanan dengan hadis Nabi SAW. COVID-19 ini menunjukkan bahawa lemahnya iman umat Islam. Masya Allah, Masya Allah. Jadi oleh sebab itu apa yang Pak Haji nak sebutkan dekat sini, kalau Pak Haji sebut tentang kajian-kajian, bukan berartinya sebuah keraguan, bukan. Ya, kalau tidak ada kajian pun dah cukup dah kuliah kita ni, yakin saja. Yakin tak perlu ada kajian. Tetapi yang kita tunjukkan ni bukan kajian, tetapi adalah merupakan satu pembuktian yang boleh dilihat dalam ilmu manusia yang bagai setitis di dalam lautan yang dalam. Itu di antaranya. Masya Allah. Baik. Seterusnya Pak Haji nak sebutkan begini ya. Di dalam kitab tip tentang mata, ubat mata, yang paling terbaik ubat mata ialah air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu dititiskan di bahagian mata. Masya Allah. Dan kalau kita membaca dalam tip pengobatan seperti mana yang telah Pak Haji ceritakan, ada 12 kitab besar dalam ubat mata ni, semua menggunakan air Zam-Zam. Apatah lagi kalau direndam dengan mutiara. Allahu Akbar. Titislah pada setiap hari. Insya-Allah eloklah mata tersebut. Orang yang mempunyai radang di bahagian mata ni, air Zam-Zam. Itu adalah antaranya. Terlupa tadi Pak Haji dah sebut tentang sifat orang munafik. Mereka ni memang tak suka namanya munafik. Mereka minum air Zam-Zam sikit, tapi kita orang Islam apabila kita mengetahui dia ada mengikut kita niat, minumlah sebanyak-banyaknya. Apa yang kita nak niatkan boleh, kita boleh niatkan seperti niatnya Abbas, ya, niatnya Abbas radhiyallahu an, boleh, di mana dia meniatkan 3 hal, ya, Allahumma as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. 3 hal ketika minum air Zam-Zam dia membaca doa itu. Yang pertama apa dia? Yang pertama ialah supaya ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Ni tengok air Zam-Zam keluarnya dia tak putus-putus itu, minta supaya Allah bagi kepada kita ilmu yang bermanfaat. Minum air Zam-Zam ni, ya Allah, mintalah diberikan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kalau kita meninggal menjadi bekalan pada kita di dalam alam kubur, insya-Allah. Dan minta rezeki yang luas. Rezeki yang luas. Macam mana keluarnya air Zam-Zam ini, keluar terus sebanyak 40,000 liter 1 jam. Kita minta rezeki kita juga luas begitu. Dan minta kesembuhan daripada penyakit, terutamanya penyakit hati, penyakit jiwa, penyakit yang menyebabkan jiwa kita itu tidak bersih. Sebab apa? Sebab air Zam-Zam ini digunakan, Rasulullah SAW itu dibedah, dioperasi bahagian dadanya, dikeluarkan hatinya.
Sewaktu kecil pun ada satu peristiwa juga berlaku ketika dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah, lalu dicuci hati Rasulullah SAW itu dengan air Zam-Zam. Kita percaya dengan hadis ini, jangan sama seperti orang munafik yang akan terus mempersoalkan macam mana operasinya itu dilakukan. Masya Allah, kuasa Tuhan. Begitu juga Rasulullah itu ketika nak diberikan kerasulan, maka sekali lagi dibedahnya, dioperasinya di Jibril, lalu dicuci hatinya dengan air Zam-Zam. Apa maknanya air Zam-Zam? Maknanya apa? Maknanya ialah dia apa yang kita sebut syifa, sebagai penyembuh kepada semua penyakit. Penyakit yang paling utama ialah penyakit hati. Sehingga kan Rasulullah itu mempunyai hati yang Masya Allah, tidak ada dendamnya, tidak ada ujubnya, tidak ada riaknya, tidak ada semua penyakit-penyakit mazmumah, tidak ada dalam hati Rasulullah SAW. Malah apa yang ada dalam hati Rasulullah SAW adalah mutiara, emas, karimul ahlak, yang barang siapa yang berjumpa dengan Rasulullah SAW ini pasti jatuh hati dengan Rasulullah. Sebab apa? Sebab hatinya itu telah bersih dan dibersihkan. Masya Allah, Masya Allah. Salah satunya ialah menggunakan air Zam-Zam. Jadi oleh sebab itu, kalau kita bagi umat Nabi SAW, kita niat saja. Ya, kita niat ketika kita nak minum, ya Allah, bersihkanlah hatiku ini daripada semua jenis penyakit. Bersihkan tubuh badanku daripada semua penyakit, termasuk penyakit hati, ya Allah, supaya lahirkanlah hatiku hati yang sempurna, kepercayaan akidah kepadamu. Itu yang paling penting. Baik, salah satu daripada kajian dilakukan ialah kanser paru-paru. Ini Pak Haji nak sebutkan ya, sebab banyak testimoni orang yang ada asma, orang yang ada masalah pernafasan, minum air Zam-Zam. Tapi minum banyak lah, kita tak boleh minum sikit-sikit, kena minum sampai kenyang. Di mana nak minum sampai kenyang ni? Kena pergi ke sana lah. Kalau di sini, kalau ada yang ada kita boleh dapat, itu boleh dapat. Itu adalah di antaranya. Jadi kita minum sampai kenyang. Baik, sebab apa boleh berlaku begini? Sebab dia adalah mujizat. Cuma kalau ada orang bertanya kepada Pak Haji, berapa pH-nya berapa? Dia akalain. Dia bersifat basah. Boleh jadi 7 sampai ke 10. Ya, itu ada bergantung ketika kita awal ambil, dia pH-nya tinggi sampai 10. Ya, tetapi kalau kita biar lama, dia kekal masih akali lagi. Itu adalah di antaranya. Kebanyakannya air ini, Masya Allah ya, kita mesti ingat bahawa bila kita nak buat perbandingan air, maka kita kena memperbandingkan dengan air Zam-Zam. Jadi bila ada orang mengatakan bahawa kita membuat air yang bersifat kosong, reverse osmosis, supaya tidak ada mineral, ya, tidak ada mineral, supaya menarik semua metal-metal, logam-logam dalam tubuh badan kita. Bagaimana pandangan Pak Haji tentang RO water? Baik, Pak Haji ni bukan berpandangan kepada suatu pengkajian yang orang lakukan. Pak Haji akan terus melihat kalau ada hadis Nabi SAW mengatakan air yang terbaik di dunia ialah air Zam-Zam, maka indikatornya ialah air Zam-Zam lah. Air Zam-Zam ni RO kah? Tidak. Dia adalah air yang bersifat mineral. Dia mengandungi mineral. Dia bukan air RO. Jadi oleh sebab itu maka berlaku percanggahan air mineral dengan air RO. RO itu kosong. Mineral ni banyak. Satu hari pernah satu orang dia datang menemui Pak Haji di rumah. Dia membawa satu alat untuk test air itu kotor atau tidak, dengan menggunakan tes listrik. Ya, jadi dia minta Pak Haji membawa air di dalam rumah.
Lalu Pak Haji pun mengambil, akhirnya bagi kepadanya. Dia test, bila dalam keadaan dia buat test tersebut, dia keluar warna hitam. Ya memang betul, charge itu ampaian, itu kita faham. Dia keluar warna hitam. Dia kata air yang Pak Haji minum ini terlalu kotor. Subhanallah. Pak Haji kata apa? Kata kepadanya, tahukah kamu air yang kamu test ini adalah air Zam-Zam? Tidak boleh guna mesin tersebut. Alat tersebut tak boleh test begitu, ya. Kita nak test bahan ampaian. Pak Haji faham? Ampaian itu kita tak boleh lihat. Ya, kita tak boleh lihat bahawa perbandingannya bila kita test adalah air kita jadi jernih. Sebab memang betul, sebab dia tidak ada ampaian, dia tidak ada mineral. Tapi kalau ada mineral, tetap dia akan menjadi ampaian. Ada ampaiannya, TSD-nya mesti ada. Jadi oleh sebab itu tak boleh ukur kepada TSD. Ini air Zam-Zam. Air Zam-Zam. Itu akal. Akal yang cuba untuk menterjemahkan dalam bentuk sains. Tetapi jangan uji kepada air Zam-Zam. Jangan uji. Pak, kalau uji air Zam-Zam, mendapati bahawa dia kotor dan kita percaya kepada ayat, kita percaya kepada alat, bahan material itu, lebih percaya kepada hadis Nabi SAW. Rasul kita adalah alatan tersebut. Rasul kita ialah pencipta alat tersebut. Beriman kita kepada beliau. Jangan beriman kepada Rasulullah SAW. Jadi ini kita kena yakin. Sebab itu Islam ini, pengobatan dia yakin. Jadi apa yang Pak nak sebutkan dekat sini, bahawa untuk orang yang ada masalah kanser paru-paru, untuk asma, minum banyak-banyak sampai disembuh dengan izin Allah. Jadi sebab itu banyak orang yang tak sihat ketika berada di tanah air sampai di Mekah jadi sihat. Kenapa? Sihat. Pak Haji nak ceritakan bapa saudara Pak Haji aksiden. Parah sekali aksidennya. Kemudian dia jalan itu harus dia pegang. Tapi dia kata, aku ingin pergi ke Mekah. Sampai di Mekah saja dia boleh melakukan tawaf tanpa guna tongkat. Padahal dia tak boleh berjalan langsung. Sebab apa? Sebab apa? Ya mungkin ada orang sebut, itu semangatnya tengok orang ramai-ramai. Semangat pun kalau tak diiringi dengan sebuah daripada masukkan hadis Nabi SAW, iaitu air Zam-Zam. Beliau mengkonsumsi air Zam-Zam, mengambil air Zam-Zam dengan sebanyaknya, kemudian meniatkan, ya Allah, bolehlah aku untuk bertawaf tanpa menggunakan tongkat. Dia campakkan tongkatnya ke tepi dan dia bisa berjalan. Kenapa begitu? Burung berada dalam sangkar, menyebabkan burung tidak boleh terbang. Sebab sangkar itu telah menjadi penjara pada burung. Tetapi kalau burung itu kuat, burung itu boleh menerbangkan sangkarnya. InsyaAllah kita berhenti dulu untuk dengar iklan yang telah disediakan. Baik, terima kasih.